bahasa Inggeris, mengajar tajwid. When the dead noon meets cough, it has to be pronounced dead noon. What's the cause of death? Kata orang kan, kenapa pula noon mati? Apa punca kematian tu? Tak pula cerita pula kan. Pening. Nak nikahkan orang, I marry you. I marry with my constituent. Okey, baru betul kan. Anda pernah tengok orang ketawa terbahak-bahak dalam khutbah Jumaat? Tak ada jarang kan? Tak pernah kan? Khutbah Jumaat saya orang ketawa. Betapa teruknya bahasa Inggeris. Tapi isunya ialah, so what? Saya lemah bahasa Inggeris, so what? Adakah saya patut lemah dalam bahasa Inggeris? Patut. Sekolah agama 5 tahun taklah mengambil berat sangat bahasa Inggeris. Belajar pula di Jordan, semuanya Arab, subjek 46 subjek, 3 saja bahasa Inggeris. Patutkah lemah bahasa Inggeris? Patut. So what? Satu je, putuskan tali tu. Tali yang dialami masa kat sekolah. Bila cakap bahasa Inggeris, macam boyuk cakap bahasa Inggeris tu ada lah dalam kepala tu kan. Sebab pengalaman kena kutuk, kena maki, kena gelak. Tapi itu bukan lagi masa untuk nak fikir benda tu. You are now the imam. Orang tak cakap bahasa Melayu, orang cakap bahasa bukan Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris. So macam mana? Kena cakap juga lah. So bertanding, jangan bertanding dengan orang, bertanding dengan diri sendiri. Cakap khutbah Jumaat, saya nak sebut konkret tu, saya nak sebut simen, saya sebut simen. Ketawa satu masjid. Bila khutbah Jumaat, tak boleh tengok belah kiri, kena tengok belah kanan. Pasal geng-geng gelak ni semua duduk belah kiri. Tapi mungkinlah ya, dengan kehendak nak belajar tu, Allah hadiahkan saya cikgu-cikgu bahasa Inggeris yang ikhlas, iaitu orang-orang yang gelakkan saya tu. Habis khutbah Jumaat, dia orang datang. Oh, Masya Allah, thank you Imam, was very nice. Small thing. The word that you mentioned just now, ethic. The actual pronunciation is not ethic, but etiquette. Belajar kata apa? Selepas 6 bulan, taklah pula saya menjadi Shakespeare. Tapi saya cakap bahasa Inggeris, orang faham. Orang cakap bahasa Inggeris, saya faham. And that's good enough. Isunya ialah apa yang kita percaya tentang diri sendiri. Maka pada melangsaikan topik perbincangan kita ni, saya nak landing pada Mesir ni tadi. Isunya sebagai seorang anak muda ialah tentang soal mengembalikan keyakinan diri terhadap kemampuan anda untuk buat sesuatu yang lebih daripada yang sebenarnya anda sangkakan. Sumber kekuatannya daripada mana? Tidak ada sumber lain. Saya tak bawa motivasi lain kerana tidak ada motivasi yang mampu memotivasikan saya kecuali dengan membawa balik kepada hakikat siapa kita di pandangan Allah SWT. Hidup ni walaupun tidak semancung Syaruhan, tapi lubangnya masih di bawah, tak? Nak mengajar diri supaya bersyukur. Apa dia syukur? Menikmati apa yang tak ada, menikmati apa yang ada, dan berhenti meratapi apa yang tak ada. Ketika saya bertugas di Institut Jantung Negara, seorang pesakit yang follow daripada awal masuk sampailah kepada akhirnya, dia terpaksa dipotong kakinya kerana komplikasi pembedahan. Saya masih ingat, saya yang menangis. Patutnya saya motivate pesakit dan keluarganya, saya yang menangis. Sebab pesakit itu kata, insya-Allah bila dia dah sihat nanti, perkara pertama dia nak buat adalah dia nak berlari. Tetapi kerana komplikasi, kedua-dua kakinya dipotong di bahagian paha. Ketika saya sebuah menangis duduk kat tepi, tahan, bapak dia datang saya. Ustaz, benda ni Allah tengah cakap dengan kita, Ustaz. Allah nak beritahu saya, jangan diratapi apa yang hilang, tetapi bersyukurlah dengan apa yang dapat diselamatkan. Jangan fikir pasal kaki yang nak kena potong tu. Fikir tentang anak yang selamat.
Menjadi anak muda anda hidup dalam kekangan yang pelbagai, kekangan-kekangan yang dibuat oleh sesiapa sahaja. Soalnya bukan menjadikan kekangan itu sebagai penghalang, tetapi sentiasa melihat ruang dan peluang yang ada untuk melakukan sesuatu yang baik untuk diri dan umat. Dengan syarat penutupnya, kena ada apa yang dibuat oleh Syed Qutb. Syed Qutb lah, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ialah, kalau dalam istilah orang Arabnya, muskilji. Apa muskilji? Troublemaker. Semua tak suka. Dibuang ke Lubnan, ke Beirut for couple of years, dan kemudian dijauhkan lagi ke Perancis. Setelah mendapat pengampunan daripada pemerintah pada masa itu, barulah dia dibenarkan balik ke Mesir dan menjadi Menteri Pendidikan. Ceritanya semasa dia belajar, kata-kata Muhammad Abduh yang masyhur ialah, ketika aku di Paris, aku bertemu dengan Islam tanpa Muslim, dan apabila aku kembali ke Qahirah, aku bertemu dengan Muslim tanpa Islam. Itu kata-kata dia yang masyhur. So ketika mana Muhammad Abduh berada di sekolah pada usia beberapa belas tahun, Muhammad Abduh tak puas hati dengan sistem pembelajaran pada masa itu yang konsentrate kepada hafalan. Ia tidak memberikan kekenyangan emosi, kekenyangan intelektual untuk anak muda yang berusia 14 tahun ketika belajar di Masjid Ahmadi di Tonton, iaitu pusat pengajian kedua penting selepas Al-Azhar. Apa dia buat? Kalau anda tak puas hati dengan persekolahan anda buat apa sebagai anak muda? Saya tak tahulah apa yang anda buat, tapi Muhammad Abduh lari daripada sekolah, macam saya lari daripada Semak Labu, bawa beg besar. Tetapi Muhammad Abduh telah dipujuk oleh bapa saudaranya Syekh Darwish. Kata Syekh Darwish, aku tahu apa yang kamu rasa, tetapi untuk kamu dapat apa yang kamu nak, kamu habiskan dulu pengajian kamu di sini. Kerana itu adalah apa yang dinamakan sebagai disiplin. Apa dia disiplin? Belajar untuk sabar dengan apa yang kita tidak suka, supaya satu hari nanti kita dapat apa yang kita suka. Maka anak